رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما أما بعد. Sambungan ayat 71 dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. Dan tidaklah orang-orang yang dilebihkan rezeki itu mahu untuk dia berikan sebahagian harta yang direzekikan kepada mereka itu untuk diberikan kepada hamba-hamba milik mereka, lalu dengan itu menjadi samalah mereka dalam merasakan rezeki itu. Ayat ini berhubung dengan suatu perbandingan
iaitu sebagaimana Allah Ta'ala tidak suka, tidak mahu ia disamakan dengan makhluknya, maka seorang tuan yang memiliki harta benda tidak mahu kalau harta miliknya diagihkan kepada hamba miliknya, lalu antara tuan dengan hamba sama-sama berkongsi menggunakan harta yang sama. Afa bi ni'matillahi yajhadun, adakah mereka itu mengingkari nikmat Allah? Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu daripada pasangan-pasangan, daripada diri kamu pasangan-pasangan untuk kamu, istri-istri kamu. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan dia menjadikan daripada istri kamu itu anak-anak dan cucu. Hafadah, ahfad maknanya cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Ta'ala merezekikan kamu dengan rezeki yang baik. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun, adakah mereka itu beriman kepada yang batil, perkara yang salah, dan mereka ingkar kepada nikmat Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a wa la yastati'un, dan mereka menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun, baik yang di langit ataupun yang di bumi, dan mereka tidak berkuasa sedikit pun. Fala tadribu lillahil amthal, janganlah kamu mengadakan bagi Allah Ta'ala itu sekutu-sekutu, iaitu kamu samakan Allah dengan yang lain. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamu, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Jadi tajuk malam ini berhubung dengan dua perkara, berhubung dengan kurniaan rezeki Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, dan yang kedua berhubung dengan nikmat di mana Allah Ta'ala menjadikan manusia ini sifatnya berpasangan, hidup berkeluarga, ada anak, ada cucu, dan tidak dijadikan manusia itu bersendirian. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, Allah Ta'ala melebihkan setengah kamu di atas setengah yang lain dengan rezeki. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan umur manusia juga berbeza, tidak sama, wujudnya tafawut, sya'nu tafawutun nas fil arzaq, wa kadzalika tafawutuhum fil a'mar, sebagaimana berbezanya manusia pada rezeki mereka, maka berbeza juga mereka pada umur. Umur itu telah kita bincang minggu lepas dalam ayat yang sebelumnya. Ada di antara manusia yang pendek umurnya, ada yang panjang umurnya, ada yang sampai umur yang sangat lanjut. Rezeki pun begitu juga, ada orang yang diberi rezeki yang banyak sehingga jadilah ia ghaniyun, orang yang kaya, ataupun yang sangat sedikit rezekinya sehingga menjadilah ia fakir atau miskin. Ada yang pertengahan, mutawassit. Semua itu ditentukan li hikmatin iktadatha dhuruf al-ma'isyah, kerana ada hikmah yang telah Allah Ta'ala tentukan mengikut keadaan-keadaan kehidupan hamba-Nya. Kerana ada maslahah bagi manusia itu sendiri, maka jadilah setengah mereka terhadap setengah yang lain boleh disuruh atau boleh diperintahkan. Kalaulah manusia ni semua kaya, katakanlah semua kaya, tidak ada yang miskin, maka kita kata yang sedikit rezekinya mungkin dia tidak, yang banyak hartanya mungkin dia tidak akan membuat pekerjaan di mana dia bekerja dengan orang lain. Kalau semua orang kaya, dia semua jadi bos, ada syarikat, siapa yang akan jadi pekerjanya? Allah Ta'ala tidak menjadikan, maknanya ada orang yang jadi bos, ada jadi pekerja, ada jadi majikan, ada jadi bawahan. Ia adalah sesuatu yang Allah Ta'ala tentukan untuk kehidupan. Tidak mungkin kalau maju setara mana sekalipun, maka semua orang itu akan jadi ketua belaka, ketua syarikat, ketua perniagaan, bos. Mesti ada orang yang tidak mampu untuk berada pada tahap dia, maka jadilah orang itu bos, pekerja. Jadilah ia pekerja kepada bosnya. Kita melihat ayat sebegini banyak diulang dalam setengah ayat yang lain. Dalam surah Az-Zukhruf, ahum yaksimuna rahmat rabbik, adakah mereka yang membahagikan rahmat Tuhanmu kepada mereka? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang mengagih-agihkan kehidupan mereka, sikit banyak rezeki itu di antara mereka semasa hidup di dunia. Allah Ta'ala yang menentukan orang ni setara ni, orang ni setara ni, orang ni sikit, orang ni banyak.
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, dan kami mengangkat setengah mereka di atas setengah yang lain dengan beberapa darjat. Salah satu darjat adalah rezeki, pengagihan rezeki yang berbeza, yang tidak sama, supaya sebahagian itu menjadikan sebahagian yang lain sebagai orang suruhan ataupun boleh diperintahkan kepadanya. Kalau semuanya orang itu senang, maka siapakah lagi yang mungkin akan menjadi pembantu rumah? Mungkin sesungguh orang yang sibuk, ada duit banyak, dia tidak ada kesempatan untuk menguruskan rumah, nak kemah, nak apa, nak masuk, maka dia pakai pembantu rumah. Kalau pembantu rumah tu orang kaya, dia tidak akan bekerja sebagai pembantu rumah, dia juga akan jadi tuan rumah yang akan pakai pembantu yang lain. Maknanya itulah kehidupan yang Allah Ta'ala jadikan. Setengah mereka itu berbeza pada setengah yang lain dari sudut rezeki. Dalam surah Ar-Rum, darabalakum mathalan min anfusikum, Allah Ta'ala membuat untuk kamu perumpamaan daripada diri kamu sendiri, yaitu berhubung dengan bab rezeki. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Adakah bagi kamu daripada hamba-hamba yang kamu miliki? Ini nisbah kepada orang yang ada hamba. Zaman sekarang ini payah nak cari orang yang masih memiliki hamba. Zaman di mana peperangan masih ada kerana usaha jihad itu masih berkembang, maka yang kalah dalam peperangan akan ditawan dan akan menjadi hamba. Tuan yang memiliki hamba ni, Allah Ta'ala bertanya, adakah kalau kamu memiliki hamba, adakah kamu suka bahawa mereka menjadi syuraka, sekutu-sekutu? Sekutu maksudnya turut bersyarikat, turut bersama, turut berkongsi dengan rezeki yang kami berikan kepada kamu. Mana antara kamu dengan hamba kamu boleh join sekali dalam harta yang sama. Lalu jadilah kamu dengan mereka sawak sama. Lalu takhafunahum, kamu takut kepada mereka sebagaimana takutnya kepada diri, sebagaimana takutnya kamu kepada diri kamu sendiri. Ayat ini sebenarnya menjadi suatu persoalan berhubung dengan, kalaulah kamu memiliki harta dan kamu tidak mahu supaya hamba yang kamu miliki juga memiliki harta sama seperti kamu, kerana boleh menyebabkan taraf kamu rendah. Semestilah orang yang jadi bos, orang yang jadi tuan rumah, dia ada sifat ego dia, takkan dia nak hamba dia tu sama kaya dengan dia. Itu dari segi fitrah manusia. Jadi persoalannya, adakah patut atusyriku nabillahi, kamu menyekutukan Allah kerana kamu menyembah berhala-berhala itu, fatajhaduna binikmatillahi alaikum, lalu kamu engkar akan nikmat Allah pada kamu. Lianna man asbata syarikan lillah faqad nasaba ilaihi ba'dan ni'am wal khairat, kerana sesiapa yang mensabitkan adanya sekutu bagi Allah, maka sesungguhnya dia seperti telah menisbahkan kepada sekutu itu sebahagian daripada nikmat dan juga kebaikan. Apabila seseorang itu menjadikan bagi Allah ada sekutu, menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan yang disembah, bermakna dia telah menisbahkan sebahagian daripada nikmat itu dan kebaikan itu kepada yang memiliki, yang disembah olehnya. Maksudnya seolah-olah dia menganggap benda yang dia sembah juga ada hak dalam rezeki yang si hamba ni terima, sedangkan hak rezeki itu adalah daripada Allah 100%. Allah Ta'ala yang merezekikan kita, bukan benda yang manusia sembah selain daripada Allah. Apa yang manusia sembah selain daripada Allah, maka ia tidak dapat merezekikan manusia walau sedikit pun. Ya ayyuhan nasu zkuru nikmatallahi alaikum, dalam ayat ketiga surah Fatir. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah ke atas kamu. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard, adakah terdapat pencipta selain daripada Allah yang boleh memberi rezeki kepada kamu, sama ada rezeki daripada langit ataupun bumi? Jawapannya tidak ada. Rezeki hanyalah daripada Allah. Adakah mereka itu ingkar kepada nikmat Allah? Di sini kita perlu akui dan kita perlu akur bahawasanya kehidupan kita manusia di dunia ni
berbeza dari sudut rezeki. Rezeki berbeza. Rezeki bukan hanya dari sudut al-mal, harta benda, termasuk apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Boleh jadi dari segi pangkat, boleh jadi dari segi harta, boleh jadi dari segi memiliki anak berapa ramai. Mana apa sahaja pemberian daripada Allah dianggap rezeki. Allah Ta'ala boleh merezekikan sesiapa yang dia kehendaki dengan rezeki yang tidak terhitung banyaknya. Dan tidak timbul soal di dunia ni untuk kita jealous, kita cemburu, kita dengki kepada orang yang lebih rezekinya. Kita sepatutnya lebih memikirkan rezeki yang kita akan peroleh di akhirat, bukan rezeki di dunia. Sebab rezeki di dunia bersifat sedikit. Kalau kita ada sifat hasad, diharuskan ghibtah, ataupun hasad itu la hasada illa fitnata, tidak ada hasad dengki kecuali dalam dua perkara. Diharuskan ghibtah. Hasad di sini maknanya ghibtah, menaruh keinginan untuk memperolehi apa yang orang lain perolehi, iaitu pertama, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu, seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya rezeki harta benda, lalu ia nafkahkan pada jalan Allah siang dan malam. Timbullah rasa deki, kenapa aku tidak boleh buat sebagaimana yang dia buat. Maksudnya kita ada rezeki cara kita, dia ada cara dia. Tapi kalau dia buat, boleh gunakan hartanya untuk fisabilillah, kenapa kita tidak boleh? Yang kedua, seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya al-hikmah, hikmah kebijaksanaan, diberikan kepadanya ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan dia boleh menghukum, menilai sesuatu dengan ilmunya, dan dia mengajarkan ilmu itu. Jadi dua perkara, al-malu wal-ilmu, harta dan ilmu. Kalau seseorang diberi rezeki dalam bentuk ilmu, ya, kita boleh cemburu, bukan untuk menghilangkan ilmunya, tapi berlumba untuk supaya kita juga memiliki ilmu yang dia miliki. Kalau seseorang diberi rezeki dalam bentuk harta, maka kita juga ada perasaan cemburu untuk kita juga memperolehi harta sebagaimana dia. Tapi tidaklah sampai kepada kita nak menghilangkan nikmat yang ada padanya. Tapi perlu kita ketahui, walaupun kita berusaha, kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, tidak akan berlaku. Ada setengah orang deki, tengok orang tu, dia kata ilmu ada, harta ada, rupa ada, aku ni tak ada gapo, aku telah berusaha macam-macam cara bertahun-tahun, tapi ilmuku tak bertambah, hartaku tak bertambah. Lalu dia cuba mendakwa bahawa Tuhan itu tidak adil. Subhanallah, maha suci Allah. Setiap sesuatu yang Allah Ta'ala tentukan ada hikmah. Janganlah kita menghitung rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, lalu kita bandingkan kepada kita, dan kita merasakan apa yang Allah Ta'ala beri sikit. Dalam urusan nikmat dunia, Nabi SAW memberi panduan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum, kamu lihatlah kepada orang yang lebih rendah kedudukan daripada kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, janganlah kamu lihat kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kamu. Sama ada tinggi rendah itu dari sudut harta benda, pangkat kebesaran, dari segi apa-apa sahaja rezeki, ilmunya, kebijaksanaannya, supaya fahuwa ajdar alla tazdiru nikmatallahi alaikum, itulah yang lebih tepat, lebih baik, supaya kamu tidak merasakan sedikitnya nikmat Allah untuk kamu. Kerana apa-apa sahaja rezeki yang diberikan di dunia, sama ada rezeki harta, rezeki ilmu, rezeki anak pinak, rezeki pangkat kebesaran, ia adalah rezeki yang bersifat sementara dan ianya tidak kekal. Adapun yang ada di sisi Allah, ianya lebih baik dan lebih kekal. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, dan apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu daripada sesuatu nikmat dunia, ianya hanyalah sekadar kesenangan dunia. Rezeki hak di dunia ni hanyalah sekadar untuk kesenangan. Dan apa yang ada di sisi Allah, wa ma indallahi khairun wa abqa, apa yang ada di sisi Allah ini balasan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang ada di akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi sepatutnya kita kena ada rasa kesungguhan untuk berlumba mengejar rezeki yang ada di akhirat, bukan rezeki di dunia. Tapi rezeki di dunia kena cari juga, sebab dia adalah wasilah untuk kita mendapat rezeki di akhirat. Cuma rezeki di dunia bersifat sebagai wasilah, rezeki di akhirat adalah sebagai matlamat.
Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk mencari seberapa banyak rezeki di akhirat, tetapi tidaklah bermakna kita melupakan rezeki kita di dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah Ta'ala berikan untuk kamu daripada nikmat yang ada di akhirat. Carilah. Tapi dalam pada itu, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa akan bahagian kamu untuk dunia. Maknanya dalam bab cari rezeki bukan diutamakan dunia, diutamakan akhirat. Cuma dalam kesungguhan, dalam kegairahan mencari akhirat, jangan sampai terlupa dunia. Allah Ta'ala tidak kata wabtaghi fima atakallahu huddarad dunya wala tansa nasibaka minal akhirah. Allah Ta'ala tak kata begitu. Dia tak kata carilah apa yang Allah Ta'ala berikan di dunia, jangan kamu lupa nasib kamu di akhirat. Tak. Carilah apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk akhirat, tetapi jangan lupa untuk kamu di dunia. Sebut akhirat dulu. Makna dalam kesungguhan kita merebut ganjaran di akhirat, jangan sampai kita lupa dunia. Adapun soal dunia, tak suruh manusia akan berusaha untuk mencarinya. Sebab semua mengetahui kelangsungan hidup di dunia tidak dapat diteruskan kalau manusia tidak bekerja, kalau manusia tidak berusaha. Seawal Allah Ta'ala keluarkan Nabi Adam dan Hawa daripada syurga, maka dikatakan kepada Adam, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Untuk kamu di atas muka bumi tempat kamu menetap, tempat kamu menginap, dan kamu mendapat nikmat hingga tempoh yang tertentu. Mata'un, nikmat itu rezeki. Itu suatu ketentuan yang sudah Allah Ta'ala tentukan. Untuk mendapat mata'un itu, maka perlu kepada usaha, perlu kepada bekerja. Sesiapa sahaja bekerja, sesiapa sahaja berusaha, maka dia akan dapat apa yang dia nak. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Sesiapa yang mahukan balasan, sesiapa yang mahukan ganjaran untuk dunia, ketahuilah bahawa ganjaran dunia dan akhirat ada di sisi Allah. Tapi dalam bab rezeki kita kena tengok dari sudut kita menjadikan keutamaan mana, dunia ataupun akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man kanatil akhirah hammahu, sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai keinginannya, sebagai hasratnya, sebagai kemahuannya, maka Allah Ta'ala jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai matlamat daripada kehidupannya, dijadikan ia sentiasa merasa cukup, kaya, dan terasa kekayaan itu dalam hatinya. Tetapi sesiapa yang menjadikan dunia sebagai matlamatnya, maka ditulis antara dua batanya kefakiran. Terasalah olehnya bahawa dia sentiasa fakir, miskin, walaupun hartanya sudah banyak. Walam ta'tihi minad dunya, dan tidak datang kepadanya dunia kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Tetapi sesiapa yang mahukan kepada akhirat, wa atathu dunya, rezeki dunia ni akan datang merangkak-rangkak kepadanya. Serah diri. Sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai matlamat, rezeki itu akan mari mengaku, akan mari dengan penuh hina, ambillah aku. Walaupun orang itu tidak berhajat, tapi boleh juga ke dia. Tetapi sesiapa yang mahukan dunia, ya, dia boleh dunia, tetapi rezeki yang dia boleh sekadar yang Allah Ta'ala tentukan setakat tu ya. Sebab tu dalam bab rezeki untuk dunia, ya, ada al-mufadalah fima bainana, ada lebih dan ada kurang antara sesama kita. Mungkin ada setengah orang yang anaknya kaya, anaknya kaya tapi bapanya miskin. Mungkin dia lahir daripada keluarga yang miskin, tapi anak dia telah berjaya membina kehidupan yang baik sehingga menjawab jawatan yang tinggi, jadi ahli perniagaan, kaya raya. Tapi mak ayah dia adalah orang yang fakir. Walaupun sekaya mana si anak itu dari segi harta, rezeki yang diberikan, walaupun rezeki itu tak diberikan kepada mak ayah dia, Nabi SAW menyatakan besarnya kelebihan ibu bapa. Seseorang itu la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seseorang anak tidak akan dapat membalas jasa bapanya melainkan kalaulah dia mendapati bapanya seorang hamba, bertaraf hamba, lalu dibeli hamba itu, lalu dimerdekakan. Apa kita faham dalam hadis ni?
Mana siapa bila-bila si anak ni tidak akan mampu membalas jasa budi baik orang tua ni. Walaupun nisbah dari segi harta benda si anak lebih kaya daripada si bapa. Itu yang perlu kita ketahui, bahawa lebihnya rezeki ini bukan hanya melibatkan orang yang kita kata suku sakak, boleh jadi dalam keluarga, boleh jadi sama-sama adik-beradik. Dalam bab pembahagian harta benda dalam surah An-Nisa, lirrijali nasibum mimma iktasabu, bagi orang lelaki ada bahagian rezeki yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabn, bagi kaum wanita ya mereka mendapat rezeki apa yang mereka usahakan. Kalau begitu, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, janganlah kamu berangan-angan, bercita-cita untuk mendapat bahagian rezeki yang Allah Ta'ala lebihkan setengah kamu di atas setengah yang lain. Kita tahu dalam bab pembahagian harta pusaka, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4. Kalau biasa anak lelaki dia dapat asabah, kalau banyak-banyaklah, kalau sikit-sikit lah. Asabah tu gih lebih, kalau lebih banyak-banyak tu sikit-sikit. Kecuali kalau bapanya meninggal, dia ada 2 orang jadi beradik, lelaki seorang, perempuan seorang. Itu lizzakari mislu hazzil unsayain, maka yang lelaki akan dapat lebih banyak sekali ganda daripada yang wanita atas nisbah 1/2. Tiba-tiba hak tina ni deki kepada abang dia, dia mau boleh banyak lagi pada kawan boleh sikit, tak boleh deki. Sebab wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, janganlah kamu berangan-angan, bercita-cita untuk mendapat rezeki yang Allah Ta'ala lebihkan setengah kamu di atas setengah yang lain, dengan alasan aku boleh sikit, dia boleh banyak. Lepas tu bila aku boleh banyaknya, redha lah. Kalau kita dapat banyak, syukurlah. Jadilah kita hamba yang bersyukur. Kalau dapat sikit, kita redha. Mungkin ada kebaikan. Orang yang sentiasa mengharapkan kepada Allah apa sahaja yang Allah Ta'ala tentukan untuknya, miskinkah dia, kayakah dia, sihatkah dia, sempurnakah dia, cacatkah dia, redha. Payah nak siapa pada makam redha tu. Redha ni lebih tinggi daripada makam. Orang yang sabar-sabar tu tinggi dah redha. Sampai kepada makam redha, kalau diuji dengan ujian yang berat sekalipun, dia ambil semuanya. Hartanya sudah hilang, keluarganya sudah hilang, mungkin matanya buta, telinganya tidak mendengar, tapi dia redha. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah. Sebenarnya dia pernah kaya, tetapi ditarik rezekinya untuk ujian, dikenakan penyakit untuknya, isteri-isterinya lari daripadanya, sehingga ada seorang yang tidak tahan. Akhirnya katanya Nabi Ayub, kalau kamu tidak tahan, nanti selepas aku sembuh daripada penyakit ini, aku akan pukul kamu, dengan dia punya janji dia. Allah Ta'ala uji dia, akhirnya dikembalikan semula rezeki itu padanya, sihat. Apa dia lagi, hartanya kembali semula, dan dia mendapat anak selepas itu. Allah Ta'ala boleh bagi dan dia boleh tarik. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Ta'ala yang melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia boleh menyempitkan rezeki. Maksudnya dia boleh bui sebanyak mana dia nak bui, dan dia boleh bui sikit kepada siapa yang dia nak bagi. Adapun orang yang dapat sikit, hikmahnya ialah supaya tidak berlaku perbuatan melampau, perbuatan keterlaluan sehingga menyalahgunakan rezeki. Kita mengetahui tidak ada sesiapa di antara kita yang dapat menahan nafsu bila harta kita banyak. Mesti. Kalau kita pergi duit banyak, pergi kedai, lalu duduk kedai, kita ni mungkin perut lapar, berasa nak makan sedap-sedap, bang sedapnya. Dia secara automatik rezeki itu akan lebih ke apa lagi, lebih kuat lagi, sebab kita tahu kita ada duit, kita ada kuasa membeli sebab duit ada. Tapi mungkin nafsu untuk makan sedap-sedap itu tidak ada kalau duit tak ada. Mungkin anak-anak, kalau orang miskin yang lalu dekat KFC, bang, oh sedapnya air goreng, tapi dia tahu dia tak ada duit, jadi tahu lalu saja. Tapi kalau anak-anak yang keluarga mak ayah dia orang kaya, oh dia akan minta, sebab dia tahu kalau minta mesti boleh, sebab dia berduit. Itu hikmah kenapa Allah Ta'ala menyempitkan rezeki bagi setengah orang dan melapangkan rezeki, untuk diuji siapakah yang bersyukur, siapa yang tidak bersyukur. Walau basatallahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalaulah Allah Ta'ala melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, maknanya semua manusia dijadikan kaya,
Tidak ada yang miskin, kaya belaka. Nescaya mereka akan bertindak melampau, bagau, keterlaluan di atas muka bumi. Sebab ada harta. Tetapi Allah Ta'ala menurunkan rezeki dengan kadar apa yang dia kehendaki. Orang ini banyak ni, orang ni banyak ni. Mungkin setengah tu orang melihat, dia kata dia setara ni. Tapi tengok pada adik-beradik dia, Allah, sianya, hak ni anaknya begini, adik-beradiknya begini. Maka disitulah wujudnya sifat ta'awun, tolong-menolong, bantu-membantu. Yang senang menolong yang susah. Tapi yang susah tidak pula sampai meminta-minta, maka dia kena redha. Orang miskin yang sebenar dari segi bab rezeki dia tidak akan minta. Cuma orang yang tidak kenal menyangka mereka ni miskin, menyangka mereka ni kaya, tapi sebenarnya mereka itu miskin. Miskin kaya ni bukan persoalan yang besar. Ada sudut kita kata ujian kehidupan dunia. Ada setengah orang berhujah dengan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kadal faqru yakunu kufran, hampir-hampirlah kefakiran membawa kepada kekufuran. Hadis itu tak boleh jadikan hujah, dia hadis yang lemah. Yang lebih menghampirkan manusia kepada kekufuran ialah bukan kefakiran, kekayaan. Walaupun sahabat adalah hadis Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan fitnah kekayaan dan kejahatan fitnah kemiskinan, kefakiran. Sebab ada kaya atau miskin, kedua-duanya ada fitnah, ada ujian. Tapi fitnah dari sudut kekayaan lebih Nabi takuti. Sebagaimana dalam kisah yang satu hari di mana Abu Ubaidah Al-Jarrah pulang daripada Bahrain membawa harta jizyah, harta pungutan cukai daripada orang-orang kafir yang berada di bawah jajahan takluk Nabi SAW. Lalu ramai para sahabat yang jauh-jauh daripada masjid berhimpun di masjid Nabi begitu. Biasa jauh-jauh semaya di kampung dia, pagi tu ramai semaya subuh situ. Lalu bila Nabi sudah semaya, dia paling dia kata, adakah kamu mendengar khabar bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah sudah pulang daripada Bahrain dengan membawa harta yang banyak? Lalu kamu menanti-nanti bahawa harta itu akan diagihkan? Mereka kata, ajal. Ya, betul sungguh. Kami ini menunggu masa kalaulah ada rezeki untuk kami, lalu diberikan bahagian kami. Tak ada orang taksik pada harta. Mungkin kalau ada jutawan, ada hartawan, mai ke mukim payah gambar ni, dia kata mana-mana mungkin ada fakir miskin di sini minta tok mulu tok ngau bagi senarai nama, tubik mesti tubiknya. Kok sakit pun ngesok mari juga. Mungkin kata setiap orang akan dapat mungkin RM 100, walaupun 100 ya. Mesti akan mari. Mesti akan mari dah. Itu fitrah manusia, tak dinafikan. Sebab tu bila para sahabat tahu Abu Ubaidah Al-Jarrah balik daripada Bahrain membawa harta yang banyak, nyapakat berhimpun masjid Nabi ramai. Lalu Nabi SAW kata, mesti kamu dengar berita tu. Kalau tak sabit tu mungkin kamu hanya sembahyang di masjid, kampung kamu tak mari sini. Maka ketahuilah, fa wallahi demi Allah, man faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takut menimpa kamu. Walakin akhsha, tetapi yang aku lebih takut, yang lebih aku khawatir, an tubsata alaikumud dunya, bahawa dibentangkan, dibuka untuk kamu rezeki dunia. Lalu fatanafasuha kama tanafasuha, lalu dibuka untuk kamu rezeki dunia sebagaimana pernah diberikan kepada umat yang terdahulu, kama busitat ala man kana qablakum, umat-umat zaman dahulu yang diberikan kekayaan. Lalu kamu pun berlumba-lumba untuk merebut mengambilnya sebagaimana mereka pernah berlumba-lumba. Lalu kamu dibinasakan sebagaimana mereka dahulu juga pernah dibinasakan. Cari harta tu tak salah, tapi Nabi bimbang wujudnya at-tanafusu, at-tasabuk fi nailil amwal. Adanya sifat berlumba, berapa dia lagi? Orang Kelantan kata badida. Badida siapa dulu dia boleh dulu. Berlumba-lumba untuk mendapatkan harta benda dunia. Nak dapat boleh, tak salah. Tapi apabila wujud ketamakan, kegairahan, kesungguhan, rasa keterujaan, kata terlepas peluang ni rugi. Okey, seseorang tu dia rasa rugilah aku tak masuk tender tu. Terlepas. Dia kata kalau aku masuk mungkin boleh kat aku dapat projek banyak ni. Sebab dia dah dapat hak lain dah sebenarnya. Dia kata kalau aku masuk boleh dapat 2 tender lagi. Di situ kita kena didik nafsu kita. Janganlah kita terlalu tamak dengan dunia. Kalau kita dah dapat yang ni,
redha. Mungkin ada setengah orang diuji dapat 1, 2, 3 tender. Lalu dia perlu muhasabah. Mampukah kita melaksanakan amanah tu dengan baik? Ya, kita dapat rezeki, tapi adakah amanah orang weak pada kita tender tu dapat dilaksanakan dengan baik? Kita takut dapat rezeki yang banyak tapi tidak berkat. Mungkin ramai orang zaman sekarang ni hanya fikir dari segi kuantiti, tidak fikir dari segi kualiti. Rezeki banyak, berkat dulu dia apa? Dia kata betul dia apa berkat? Tapi orang beriman mengambil kira faktor spiritual. Kita nak barakah, keberkatan. Dalam kunut kita baca sama-sama dah, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'taita. Berikan keberkatan untuk aku terhadap rezeki yang engkau berikan. Pagi-pagi hari lah kalau kita semai subuh, dalam mazhab al-Imam Syafi'i disunatkan baca kunut, dan kunut ini dipilih sebagai kunut yang asalnya kunut ni kunut witir, sebab anggap contoh kunut yang terbaik. Salah satu yang diminta dalam kunut tu, wa barikli, berikan keberkatan untuk aku fima a'tait, pada apa yang engkau berikan kepada aku. Sama ada engkau berikan kepada aku rezeki, harta benda, anak pinak, pangkat kebesaran sebagainya, jadikanlah ianya sesuatu yang barakah, berkat. Kita bukan hanya melihat rezeki banyak, tapi nak berkat. Baik, kita lihat tajuk yang kedua. Tadi bab rezeki. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala menjadikan daripada diri kamu adanya pasangan-pasangan. Timbul persoalan, kenapa pasangan itu tidak dari kalangan jin? Allah Ta'ala tidak menjadikan pasangan bagi manusia dari kalangan haiwan, tapi dari kalangan manusia juga. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah Ta'ala menciptakan kamu daripada diri yang satu. Diri yang satu itu Nabi Adam, dan diciptakan untuk Adam pasangan untuknya. Dari kalangan manusia, supaya supaya manusia merasa lebih tenang kepadanya, ataupun supaya manusia itu merasa disebut dalam surah Ar-Rum, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa condong tenang kepadanya, kerana ia daripada jenis kamu, bentuknya sama dengan kamu, lalu wujudlah al-insijam, keseragaman, wujudlah al-iktilaf, rasa mesra dan jinak, lalu dapat memenuhi kemaslahatan keperluan manusia. Yang ini Allah Ta'ala menjadikan jenis lelaki memerlukan kepada perempuan, perempuan memerlukan kepada lelaki untuk saling melengkapi. Dan kita tidak boleh menganggap bahawasanya mungkin seseorang yang apabila berkahwin, dia menganggap bahawa dia mendapat pasangan yang perfect, 100%, sempurna 100%. Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia ni, ada kekurangan, tidak dijadikan manusia ni sempurna. Kalau seseorang lelaki yang dah berkahwin, yang menjadi suami, melihat ada kekurangan pada isterinya, maka dialah yang perlu melengkapkan kekurangan itu. Adapun si isteri yang melihat pada suaminya ada kekurangan, maka dialah yang bertindak untuk menyempurnakan kekurangan itu, sebab dia bersifat saling lengkap melengkapi. Kita tidak boleh mengharapkan bahawa kita terus dapat orang yang sempurna 100%. Tak boleh. Apa-apa yang kita lihat pada pasangan kita ada kekurangan, kita kena redha. Boleh jadi kita tidak suka suatu perkara, tetapi Allah Ta'ala menjadikan ada banyak lagi perkara yang kita suka. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu yang ada pada pasangan kamu, tetapi Allah Ta'ala menjadikan banyak kebaikan di sebalik perkara yang kamu benci, yang kamu tidak suka. Jadi kena sabar, kena redha. Mungkin seseorang dia berkahwin, tengok ada benda dia tak kena, cerah. Nikah lain pula, ada tak kena, cerah. Nikah pula lain. Kalau kita nak mengharapkan yang semua 100%, ianya tidak akan berlaku di dunia. Yang berlaku hanyalah di akhirat. Sempurna 100% di akhirat. Sama ada zahiran wa batinan, zahir dan batinnya. Kerana di akhirat semua pasangan-pasangan yang menjadi milik ahli syurga telah Allah Ta'ala cabut daripada mereka perasaan ghil. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin.
kami telah cabut daripada dada mereka perasaan ghil, cemburu. Maka antara isteri kita satu sama lain tidak wujud rasa deki, cemburu tak ada. Itu satu segi. Yang kedua, dijadikan mereka itu azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang suci bersih. Banyak kali disebut dalam Quran, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah aku khabarkan kepada kamu yang lebih baik daripada semua itu kalau dibandingkan dengan harta dunia, emas, perak, kuda, kebun, ladang. Ada lagi yang lebih baik. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka akan memiliki pasangan-pasangan isteri-isteri yang disucikan. Mutahharah, suci maknanya tidak ada haid, tidak ada darah nifas, tak ada bau badan, tak ada peluh bau tengik ke apa, tak ada. Tak perlu nak pakai Rexona ke apa, tak ada lah. Deodorant apa tak perlu. Tapi apa lagi? Tidak ada meludah, tidak ada kehak, tidak ada apa, semuanya adalah pasangan suci bersih. Itu di syurga yang bersifat sempurna. Tapi di dunia dia ada kekurangan, dia kita kena redha, kena terima. Sebab hikmah yang sebenar ialah untuk satu sama lain saling melengkapi. Dan Allah Ta'ala menjadikan daripada pasangan kita itu banin wa hafadah, anak-anak dan cucu, ya. Allah Ta'ala lengkapkan untuk manusia adanya syahwat, keinginan. Satu sama lain mempunyai keinginan, dan hasil daripada keinginan itu wujudnya persamaan, wujudnya hubungan badan, sehingga akhirnya berlakunya taghashsha. Disebut dalam Quran dengan taghashsha. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu asalnya daripada satu diri, seorang, itu Nabi Adam. Kemudian dijadikan untuk untuk yang si lelaki itu pasangan untuknya, isteri untuknya, supaya dia merasa tenang, merasa cenderung. Falamma taghashsha, apabila dia menggaulinya, iaitu berlakunya persetubuhan, hamalat hamlan khafifan, lalu mengandunglah isterinya dengan kandungan yang ringan. Famarrat bih, lalu berlalulah kandungan ringan, akhirnya falamma asqal, akhirnya kandungan itu menjadi berat. Cukup tempoh 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, berat-berat, akhirnya bersalin. Lahirlah anak. Lepas lahir anak besar, akhirnya lahirlah cucu. Ini semua berlaku dengan peraturan Allah untuk makhluk yang dia ciptakan, itu manusia. Dan juga berlaku kepada makhluk yang lain. Cuma dalam sistem manusia ni lebih teratur, kerana ada sistem nikah kahwin, ada sistem kekeluargaan, dan ada sistem pusaka mempusakai. Kita panggil hukum wari-warah, hubungan kekeluargaan yang melibatkan sama ada nasab ataupun sihr. Huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Dialah Allah yang menciptakan daripada air, maksudnya air benih, lalu dijadikan basharan, manusia, dan Allah Ta'ala jadikan manusia itu nasaban wa sihra, berketurunan. Dan sihr, nak tafsirkan sihr ni hubungan melalui perkahwinan. Nasab hubungan melalui kelahiran. Nasab ni siapa dia? Ni anak kita, tu anak saudara, ni cucu, ni sepupu, itu nasab. Sihrun, sahara, bukan sihrun, itu sihir. Sihr dengan sad, musahara. Sihr ialah hubungan melalui perkahwinan. Siapa dia? Ipar. Siapa dia? Birah. Siapa dia? Pak saudara sabit. Kalau pak saudara sebenar, itu nasab. Pak saudara sabit maknanya suami kepada mak saudara kita. Apa dia lagi? Itu dipanggil musaharah. Semua ini berlaku melalui sistem az-zawjiyah, sistem perkahwinan, sistem kekeluargaan yang Allah Ta'ala syariatkan dalam Islam ini, sehingga wujudnya banina wa hafadah, anak-anak dan cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Ta'ala rezekikan kamu dengan rezeki yang baik. Dia merezekikan kamu dengan rezeki yang baik, sama ada makanan, minuman, pakaian, tempat kediaman, dan markab, kenderaan. Min mat'amin wa mashrabin wa malbasin wa maskani wa markabin.
makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan juga kenderaan, semuanya yang baik-baik. Lalu alhamdulillah, kita memuji Allah atas rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Alhamdulillah, kita di Malaysia, kita di Kelantan, kita ada rumah. Mungkin setengah-setengah masih duduk sewa. Alhamdulillah, kita ada rumah, kita ada kenderaan bagi yang ada kenderaan, kita ada isteri bagi yang dah berkahwin, kita ada anak bagi yang sudah memiliki anak, kita ada harta sebab kita sudah ada pekerjaan. Semua ini adalah nikmat. Semua ini adalah nikmat. Apabila dia nikmat, maka ia perlu disyukuri. In tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah Ta'ala meredai bagi kamu. Wa in takfuru, in tashkuru yardahu lakum. In takfuru fa inna Allah waniyyun ankum. Sekiranya kamu kufur, kamu tidak bersyukur, maka Allah Ta'ala bersifat wani, maha kaya. Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada kesyukuran. Sebab bila kita bersyukur, sebenarnya kita yang memerlukan kepada syukur tu. Kita yang berhajat kepada syukur, sebab kesyukuran kita menjadi sebab kepada ditambah nikmat. Sekiranya kamu bersyukur, Allah Ta'ala redha untuk kamu. Tapi sekiranya kamu kufur, maka Allah Ta'ala tidaklah sebenarnya dia berhajat kepada kesyukuran kamu, tetapi kekufuran itu merugikan kamu. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr. Tapi wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kamu bersyukur, maka Allah Ta'ala meredai kamu atas kesyukuran itu. Alhamdulillah, nikmatnya terlalu banyak tak atas kita. Kalau kita nak hitung, kita nak kira, kita rasa kita ni belum layak untuk menjadi hamba yang benar-benar bersyukur, tetapi kita mesti berusaha ke arah itu. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana